Kita fokus sila fokus itu cikgu nak. Okey, sila dengar ni okay. Nak Aiman, mari makan. Nek dah siapkan makanan kegemaran Aiman. Ayam masak asam pedas. Hei, jangan panggil saya Nak Aiman. Saya bukan anak Nek Sina. Nek Sina tu cuma orang gaji di rumah ini, faham? Saya belum lapar. Belum nak makan lagi. Saya nak tunggu Kak Dabnia balik. Saya nak makan dengan dia. Nenek sedar siapa diri nenek dalam rumah ini. Tadi Dabnia ada telefon. Beritahu yang dia tak balik makan tengah hari. Dia banyak tugasan di universiti. Malam baru dia pulang. Datin juga sibuk. Malam baru dia pulang. Kak Dabnia tak balik. Mami pun sama. Semua orang dalam rumah ini sentiasa sibuk saja. Macamlah esok dah nak kiamat. Tak baik cakap begitu. Mereka pastinya ada urusan yang penting. Sudahlah. Nek Sinah boleh keluar dari bilik saya ini. Nanti kalau saya lapar, saya pergi makan. Okay, sekali lagi je buka putarkan lagi. Sekali lagi lepas tu kita pergi pada soalan Okay. Satu sekali lagi. Okay, satu lagi. Nak Aiman, mari makan. Nek dah siapkan makanan kegemaran Aiman. Ayam masak asam pedas. Hei, jangan panggil saya Nak Aiman. Saya bukan anak Nek Sina. Nek Sina tu cuma orang gaji di rumah ini, faham? Saya belum lapar. Belum nak makan lagi. Saya nak tunggu Kak Dabnia balik. Saya nak makan dengan dia. Nenek sedar siapa diri nenek dalam rumah ini. Tadi Dabnia ada telefon. Beritahu yang dia tak balik makan tengah hari. Dia banyak tugasan di universiti. Malam baru dia pulang. Datin juga sibuk. Malam baru dia pulang. Kak Dabnia tak balik. Mami pun sama. Semua orang dalam rumah ini sentiasa sibuk saja. Macamlah esok dah nak kiamat. Tak baik cakap begitu. Mereka pastinya ada urusan yang penting. Sudahlah. Nek Sina boleh keluar dari bilik saya ini. Nanti kalau saya lapar, saya pergi makan. Okey, terima kasih kamu dengar Nak Aiman, mari cikgu berhentikan ni dan kita pergi kepada soalan kat sini Okey, kamu tengok kat sini. Cikgu minta soalan ini kamu tengok sini. Ini adalah satu ujian sebenarnya, ujian untuk kertas ketiga kertas ketiga SPM. Kertas ketiga ni tahun ni baru diaplikasikan dalam peperiksaan SPM dan kamu lihat kat sini dengar rakaman teks drama berhikmat untuk negara daripada antologi Jaket Kulit Kijang dari Istanbul dan berikan respon terhadap soalan-soalan yang dikemukakan secara berhemah dan bertata susila. Dan kamu lihat kat sini, dia punya petikan ini, apa yang kamu dengar tadi sama saja apa yang ditulis dalam petikan ini. Kamu dengar kat sini Nek Sinah dia bercakap, Nak Aiman, mari makan. Nek dah siapkan makanan kegemaran Aiman, ayam masak asam pedas. Lepas tu Aiman pun menjawab, jangan panggil saya Nak Aiman. Saya bukan anak Nek Sinah. Nek Sinah itu cuma orang gaji di rumah ini, faham? Saya belum lapar, belum nak makan lagi. Saya nak tunggu Kak Dabnia balik. Saya nak makan dengan dia. Sama je, tapi cikgu bacakan juga. Lepas tu Nek Sinah tu menjawab, nenek sedar siapa diri nenek dalam rumah ini. Tadi Dabnia ada telefon beritahu yang dia tak balik makan tengah hari. Dia banyak tugasan di universiti. Malam baru dia pulang. Datin juga sibuk. Malam baru dia pulang. Lepas tu Aiman pun menjawab, Kak Dabnia tak balik, Mami pun sama. Semua orang dalam rumah ini sentiasa sibuk saja. Macamlah esok dah
mula kiamat? Nenek tu menjawab, tak baik cakap begitu. Mereka pastinya ada urusan yang penting. Aiman menjawab balik, sudahlah Nek Sinah, boleh keluar dari bilik saya ini. Kalau saya lapar, saya pergi makan. Kamu tengok sini apa yang ditulis dalam perbualan ni adalah sama yang telah kamu dengar daripada petikan audio tersebut. Okey, cikgu nak kamu, ni ada beberapa soalan. Ada beberapa soalan yang cikgu nak kamu cuba soalan dekat sini. Okey, soalan yang pertama, berdasarkan petikan drama di atas. Drama di atas, nyatakan alasan-alasan Aiman menolak pelawaan Nek Sinah apabila diajak makan. Kamu boleh fikirkan, kamu boleh lihat kepada petikan ini. Dia ada, yang ni markah dia 2 markah. Apa yang cikgu nak kamu tulis ialah, sila tulis, keluarkan kamu punya buku latihan kamu dan pen dan tulis 2 isi penting, 2 isi penting yang kamu dapat daripada petikan tersebut. Tuliskan 2 isi penting bersama-sama dengan huraian sedikit lah. Dan cikgu nak kamu jawab soalan 1 dahulu. Tulis dulu. Bila dah siap, sila bagi tahu cikgu. Bila tahu cikgu dah siap, dan tolong bacakan jawapan kamu kepada cikgu. Dan lepas itu cikgu akan betulkan ataupun cikgu akan berikan contoh jawapan cikgu pula. Kamu boleh mula sekarang dan kita bincang selepas kamu habis. Soalan 1 sahaja. Dia kata soalan ni berdasarkan petikan drama di atas, nyatakan alasan-alasan Aiman menolak pelawaan Nek Sinah. Nek Sinah. Kenapa dia menolak? Cikgu dah besarkan, cikgu dah zoom ke ni Alasan-alasan Aiman menolak perlawanan. Okey, jap. Okey, kamu tulis kat situ. Jap. Okey. Cikgu bacakan. Okey, kamu boleh bacakan jawapan kamu, cikgu type kat sini. Alasan-alasan Aiman menolak perlawanan Nek Sinah. Okey, pelawaan Nek Sinah. Okey. Teruskan. Adalah dia mahu makan. Okey, adalah dia mahu
makan. Makan. Dengan Okay. Kak dan Dabnia. Okay. Dengan Kak Dabnia. Okay. Tetapi bukan dengan Nek Sina. Okay, tetapi bukan dengan Nek Sina. Nek Sina. Okay. Kerana mengatakan Nek Sina Nek Sina adalah orang gaji sahaja. Orang gaji sahaja. Bagus. Orang gaji saja. Okey. Okey, selain daripada tu ada tak alasan lain? Alasan lain kamu tengok sini, ada tak alasan lain selain dia nak makan dengan Kak Damnia? Apakah? Ya, saya. Tadi saya jawab berdasarkan petikan di atas, Aiman menolak pelawaan Nek Sina kerana beliau ingin menantikan kepulangan kakaknya iaitu Damnia untuk makan bersama-samanya. Okey, itu boleh. Kerana nak makan bersama-samanya boleh. Itu boleh. Itu boleh. Ada satu lagi kat sini. Kamu tengok dekat kamu Dia lihat. belum lapar. Dia tak lapar. Lihat. Betul. Okey, kamu boleh kat sini. Okay, macam mana kamu nak sambung ayat dia? Selain daripada itu, kamu tulis dulu. Selain daripada itu, apa? Aiman juga belum lapar. Okey, Aiman selain daripada itu, Aiman belum begitu lapar, betul. Okey, begitu lapar. Begitu lapar. Dan apa? Ada tak perkataan kat sini kamu tengok dekat nombor 2 ni. Dan dia belum, kamu tengok sini ada nampak tak? Dekat Aiman ni. Dia belum lapar dan dekat Aiman tu. Dia belum lapar dan belum hendak makan. Itu saja, cukup. Terima kasih. Ini jawapan dia lah. Kata ini ada 2 alasan yang Aiman menolak pelawaan Nek Sina. Pertama, dia mahu makan dengan Kak Dapia, bukan dengan Nek Sina. Dan dia kata bahawa Nek Sina tu adalah orang gaji saja. Selain daripada itu, Aiman belum lapar. Dan dia belum makan. Dia belum nak makan. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua. Soalan yang kedua kat sini. Okey, soalan yang kedua. Yang ni soalan kebat. Kesibukan bekerja menyebabkan ibu bapa tidak sempat meluangkan masa bersama-sama dengan anak-anak. Pada pendapat anda, apakah tindakan-tindakan yang boleh dilakukan Ibu Aiman bagi memastikan Aiman tidak berasa terus diabaikan oleh anggota keluarganya? Yang ni kamu tulis dulu. Tulis dulu dalam kamu punya kertas. Lepas tu kamu bacakan cikgu. Yang ni apa yang cikgu nak ialah 2 isi. 2 isi. 2 isi apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh ibu dia. Dia punya dia punya kehendak soalan ni adalah apakah yang perlu dilakukan oleh ibu ni. Ini dia punya ni. Tindakan cikgu garis kat sini. Cikgu gariskan, bulatkan kat sini. Apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh Ibu Aiman. Tindakan yang perlu dilakukan oleh Ibu Aiman. Kamu sila fikir, kamu sebagai ibu bapa, sebagai ibu ataupun bapa, apakah yang perlu kamu lakukan terhadap anak kamu? Terhadap Aiman. Boleh terus fikirkan dan kamu tulis dalam kertas. Lepas tu kamu kongsikan jawapan ni dengan kelas lah, dengan cikgu, dengan kelas. Teruskan.
Ni soalan kebat soalan kebat. Yang ni tak perlu rujuk sangat kepada petikan. Dia memerlukan kamu punya pendapat kamu. Cikgu, Ya, sekejap. Sekejap. Kita selahkan sikit, sekejap. Okey, apa jawapan kamu, Okey, boleh baca jawapan kamu? pendapat saya yang pertama, mungkin Okey. ibu dan ayah Aiman boleh sentiasa membuat panggilan call atau panggilan video untuk mengetahui keadaan anaknya di rumah. Okey, boleh. Pendapat kamu tulis sini ialah menelefon menelefon anaknya yang berada di rumah. Okey, lepas tu secara bersemuka bersemuka di dalam talian. Okay, lepas tu kamu kata tadi dengan seterusnya membuat pertanyaan membuat pertanyaan membuat pertanyaan, maksudnya membuat pertanyaan apakah yang dilakukan oleh Aiman di rumah. Okey, seterusnya. Yang tu nombor 1 dah. Selain daripada itu, apakah yang sepatutnya dilakukan oleh ibunya? Apakah yang perlu dilakukan oleh ibunya? Siapa boleh jawab? Apakah yang sepatutnya dilakukan oleh ibunya? Selain daripada menelefon. Okey, siapa boleh jawab? Okey, silakan. Saya ada idea tapi saya tak pandai buat ayat yang ini. Tak apa. Kamu bagi tahu idea kamu. Saya tak ada masalah. Kamu keluarkan idea. Cikgu nak kamu keluarkan idea kamu. Keluarkan idea, lepas tu cikgu cuba buatkan, cikgu akan bentuk kamu punya ayat kamu. Cuba kau baca ayat kamu. Mungkin ibu bapanya boleh pesan makanan melalui online untuknya. Oh, okey. Okey, boleh. Ibunya sepatutnya memesan memesan makanan secara dalam talian. Okey, apabila dia pesan makanan dengan talian, apa kesan kepada Aiman? Apabila ibunya memesan makanan secara jalan talian? Jadi Aiman tak berasa kesunyian dan dia akan rasa yang ibu bapanya masih fikirkan tentang dirinya. Okey, bagus. Okey, Cikgu, Rasa tak terabai.
Tidak terabai. Boleh, tak ada masalah. Itu idea yang bagus. Tidak terabai. Okay. Sepatutnya memasakkan makanan secara dalam talian, membuatnya tidak terasa terabai. Betul. Terasa terabai. Dan ada orang yang mengambil berat tentang diri. Okey, diri betul. Betul tu. Kamu biasa ya? Maaf ya, ada kawan saya nak masuk tapi tak dapat. Oh, yang tu kena tanya dengan Cikgu Azman tu. Cuba mesej kepada Cikgu Azman. Cuba tanya dalam grup tu, ataupun kamu boleh tanya dengan grup. Suruh Cikgu Azman accept, suruh dia masukkan kamu, kawan kamu tu. Maaf ganggu Cikgu ya. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey. Yang itu idea dia. Kamu jangan tak berani cikgu nak ingatkan semua pelajar. Berani mengeluarkan idea. Berani keluarkan idea. InsyaAllah kalau idea tu bernas yang okey, memang boleh diterima. Kamu jangan fikir pasal cikgu, kamu fikir tentang peperiksaan. Sebabnya peperiksaan adalah penting. Sebab itulah kamu kena berani menggunakan idea kamu. Lepas tu kamu cuba bentuk. Bentuk kamu punya ayat kamu sendiri. Tak ada masalah. Kamu boleh guna ayat sendiri untuk bentuk. Tinggal yang penting-penting ialah ayat kamu tu difahami oleh pemeriksa. Itu yang paling penting cikgu nak ingatkan. Lain tak ada masalah. Cikgu nampak ni kamu ada idea. Terima kasih. Okey, kita pergi kepada soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga ialah penggunaan bahasa rojak dalam kalangan remaja semakin luar-luasa. Bahasa rojak tu kamu tahulah. Bahasa rojak macam-macam. Cikgu pun tak begitu pasti. Ada banyak bahasa rojak yang bahasa digunakan. Macam mana? Bahasa pasar ke tak bahasa sama? Bahasa pasar. Kamu boleh kongsikan cikgu tak? Apakah contoh-contoh bahasa rojak yang ada zaman ni sekarang ni? Mungkin dalam kamu menulis dalam WhatsApp ke, dalam mesej ke, cikgu tak berapa biasa dengan bahasa rojak. Mungkin banyak memang bahasa pasar, betul lah bahasa pasar. Dan yang ini memang penggunaan bahasa rojak ini memang digunakan sepatutnya bukan di kalangan remaja je. Bukan di kalangan remaja. Bahasa rojak ini digunakan setiap lapisan masyarakat. Tak kira lah orang dewasa ke, orang tua ke, bahasa rojak ini digunakan. Okey, tapi soalan ni kata kat sini, nyatakan kesan negatif penggunaan bahasa rojak dalam kehidupan kita. Yang ni cikgu nak dua jawapan daripada kamu. Sila tulis dulu dalam kamu punya kertas dulu. Lepas tu kamu kongsi dengan cikgu apakah jawapan kamu untuk soalan nombor 3. Baik cikgu. Okey. Cikgu Iqbal. Boleh? Yang untuk soalan ni, Okey, macam mana kita nak jawab soalan? Macam mana kita nak mula? Yang ni kamu kena menjawab secara lengkap. Secara lengkap. Okay? Sebelum tu macam mana kamu nak tulis? Bacakan. Kesan negatif penggunaan bahasa rojak dalam kehidupan seharian ialah Okey. Betul. Kamu tengok situ, sekejap cerita. Penggunaan
penggunaan bahasa yang ni cikgu minta maaf lain ni cikgu terpaksa tersengit-sengit ni. Bahasa rojak banyak memberikan kesan banyak memberikan kesan negatif kepada pelajar. Kepada pelajarnya. Okey, lepas tu kamu sambungkan, kamu nota. Lepas tu kamu antaranya apa? Apakah kesan ni? Antaranya golongan masyarakat tidak tahu asal usul bahasa Melayu yang sebenarnya. Oh, okey. Antaranya masyarakat tidak mengetahui tentang asal bahasa Melayu yang sebenarnya. Sebenarnya maksudnya saya. Kalau yang sebenarnya tapi dalam exam kita nak macam nak ringkas, kita tulis yang asli boleh tak? Yang asli boleh, lebih tepat lagi yang asli. Yang tu betul. Yang asli betul. Yang asli. Mengetahui tentang asal bahasa Melayu yang asli betul. Okey. Okey, apa lagi selain daripada itu? Kamu tengok tu lepas tu selain daripada itu. Okey, selain daripada itu apa lagi? Cikgu, kalau diorang kira disrespect bahasa Melayu macam tak memartabatkan bahasa Melayu? Okey, boleh tidak memartabatkan. Selain itu juga dia boleh macam ni, dia boleh mencalakan. Selain daripada itu, ia juga boleh mencalakan identiti bahasa. Contohnya kita asyik guna bahasa rojak, mana identiti kita sebagai, kita fokuskan dia dengan bahasa Melayu, mana identiti kita sebagai orang, bukan orang spesifik bukan Melayu, spesifiknya orang Malaysia. Mana identiti kita? Sebabnya kita anggap bahawa bahasa bahasa Malaysia ataupun bahasa Melayu ini dianggap sebagai bahasa menyatukan bangsa-bangsa yang ada di Malaysia. Itu sebabnya kalau kita tak hormati bahasa kita, macam mana orang lain nak hormati bahasa kita? Ya, betul kan? Jawapan kamu betul tu. Kita kena hormat bahasa kita sebabnya bahasa kita adalah bahasa yang menjadi bahasa lingua franca di kawasan, kalau kamu baca sejarah, di kawasan alam Melayu. Di mana, kamu tengok sini, cikgu bagi contoh. Contohnya kalau orang Bangladesh, orang Nepal, ataupun orang Bangladesh, orang Nepal, orang Vietnam. Apabila mereka datang ke Malaysia, mereka tak guna, kebanyakan mereka tak guna bahasa Inggeris tu. Bila dah lama kat sini. Sebaiknya mereka menggunakan bahasa Malaysia. Menggunakan bahasa Malaysia sebagai wadah untuk berkomunikasi dengan bangsa-bangsa yang lain. Contohnya dengan orang Cina, dengan orang orang India, mereka menggunakan. Sebab itulah kita sebagai bangsa Malaysia, kita kena memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa utama kita. Ini adalah cikgu punya detik daripada hati cikgu. Kenapa kita? Sebabnya bukan apa, selain daripada itu kamu lihat kat sini, negara-negara macam negara Jepun, negara Korea, negara Jerman, negara-negara itu mereka menggunakan bahasa pengantar mereka ialah bahasa Melayu. Dan kenapa pula kita sebagai orang Melayu ataupun orang Malaysia, kita malu nak menggunakan bahasa Melayu ataupun bahasa Malaysia? Sebabnya bangsa-bangsa tersebut mereka menggunakan bahasa bahasa mereka sendiri dan mereka menjadi sebuah negara yang maju. Ini pandangan cikgu untuk topik yang kita dah bincang. Terima kasih semua telah memberi idea-idea yang bernas dalam perbincangan kita dalam soal bahasa rojak. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya.
soalan yang seterusnya kita pergi kepada sekejap Okey, cikgu hari ni cikgu tadi kita dah belajar tentang sedikit tentang Komsas dan apa yang cikgu nak kongsikan dengan kamu ini adalah soalan soalan kertas kedua. Kertas kedua kita nak tahu apakah dia ayat aktif dan apakah dia ayat pasif. Kita lihat kat sini ayat aktif dan ayat pasif. Yang ni selalunya soalan benar ayat-ayat aktif, ayat pasif ni kita memang dah selalu tahu. Tapi bagaimana kadang kita soalan, bila kita menjawab soalan kita tak tahu macam mana nak jawab soalan. Macam mana kita nak tukarkan daripada ayat aktif nak tukarkan kepada ayat pasif. Manakala kita nak tukarkan daripada ayat pasif kepada aktif. Okay? Yang ni cikgu nak berkongsi dengan kamu bagaimana kita nak menyelesaikan soalan-soalan macam ni. Okey, kita lihat kat sini, cikgu hari ni kita fokus kepada ayat aktif dan ayat pasif saja. Yang lain tu ada banyak semua, kita tak sempat kita nak sentuh bab-bab ini terlalu banyak, iaitu ayat majmuk, ayat tanya, cakap ajuk, cakap pindah dan ayat dasar. Ini adalah perkara-perkara yang menjadi perkara-perkara yang penting yang kita kena belajar untuk menjawab kertas kedua bahasa Melayu. Kita pergi kepada, tengok sini soalan praktis satu ni. Kita tukarkan ayat aktif di bawah ini kepada ayat pasif tanpa mengubah maksudnya tanpa mengubah maksudnya kat sini. Kita lihat kat sini, kamu lihat kat sini dia membina pokok itu di tepi sawah sebagai tempat berehat selepas penat bekerja. Ni kamu lihat kat sini cikgu harap kamu nampak. Dia membina pondok itu di tepi sawah sebagai tempat berehat. Kamu tengok sini ayat aktif. Ayat aktif kamu tengok sini ada dia punya subjek dia, ada dia punya kata kerja dia dan ada dia punya objek dia. Objek kat sini kamu tengok sini. Pondok itu di tepi sawah sebagai tempat berehat selepas penat bekerja. Okey? Dan kita nak lihat bagaimana kita nak tukar kepada ayat pasif. Kita lihat kat sini. Okey. Kita lihat kat sini. Kamu tengok sini Kamu tengok bagaimana ditukar. Kamu tengok sini pondok ini. Pondok ini tadi digunakan sebagai objek. Sekarang ni kita tukarkan menjadi subjek. Kamu tengok sini. Pondok itu dibina di tepi sawah sebagai tempat berehat selepas penat bekerja. Macam mana kamu tengok? Kamu tengok dia punya struktur dia. Kita tukar daripada ayat aktif kepada ayat pasif. Itu yang pertama, praktis yang pertama. Kita pergi kepada contoh yang kedua pula. Okey, contoh yang kedua ialah rakyat Brunei turut juga menonton siaran televisyen Malaysia walaupun mereka mempunyai siaran televisyen sendiri. Kamu tengok sini dia penggunaan rakyat Brunei ni sebagai dia punya subjek. Okey, subjek kita nak tukarkan ianya menjadi objek. Okey, kita lihat macam mana dia tulis. Okey, kamu tengok sini. Siaran televisyen Malaysia turut juga ditonton oleh rakyat Brunei walaupun mereka mempunyai siaran televisyen sendiri. Kamu tengok sini, sistem televisyen Malaysia ni digunakan sebagai dia punya subjek. Turut, kamu tengok sini, turut juga. Turut juga, kamu tengok perkataan turut juga ni kita ambil dari sini. Ditonton, siapa yang menonton? Ditonton oleh rakyat Brunei walaupun mereka mempunyai siaran televisyen sendiri. Cikgu harap kamu nampak bagaimana ayat ini ditukar daripada ayat aktif kepada ayat pasif.
Okey, kita pergi kepada contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ialah kamu telah mengunjungi keluarga kamu di Kelantan. Kamu, kan ni kamu tengok je, kamu telah mengunjungi. Kamu sebagai subjek. Kita lihat pula bagaimana ia ditukar menjadi ayat pasif. Okey, kamu tengok sini. Keluarga kamu ni yang kamu ambil kat sini, keluarga kamu di Kelantan telah kamu kunjungi. Okey, yang ni ialah contoh-contoh cikgu boleh bagi contoh praktis iaitu nak tukar daripada ayat aktif kepada ayat pasif. Okey? Okey, cikgu nak kamu lepas ini kita cuba buat soalan cuba soalan ni, tapi cikgu nak kamu tuliskan dulu dalam kamu punya kertas jawapan. Macam tadi juga, tuliskan dulu dalam kertas jawapan, lepas tu bacakan jawapan kamu dan lepas itu cikgu akan kongsikan jawapan kamu dengan jawapan cikgu dengan kamu. Okey? Okay, kita teruskan praktis yang kedua. Sama juga daripada ayat aktif kepada ayat pasif. Okey, kamu cuba soalan nombor 1 ni. Pengetua telah melantik Cikgu Din sebagai guru disiplin kerana ketegasannya dalam menjalankan tugas. Okey, kamu keluarkan kamu punya pen atau pensel, sila tukarkan kepada ayat pasif. Dah habis, sila bacakan jawapan kamu. Cikgu Din dilantik oleh pengetua sebagai guru disiplin kerana ketegasannya dalam menjalankan tugas. Okey, Cikgu Din dilantik. Okey, kita lihat jawapan. Cikgu Din dilantik oleh pengetua sebagai guru disiplin kerana ketegasannya dalam menjalankan tugas. Kita lihat jawapan. Betul, kamu tengok sini. Cikgu Din telah dilantik oleh pengetua sebagai guru disiplin kerana ketegasannya dalam menjalankan tugas. Betul. Yang ni okey. Okey. Semua kalau cikgu minta kamu salinkan ayat aktif tu kepada ayat pasif. Salin dulu. Sebagai contoh. Nanti kalau kamu nak buat rujukan, mudah nanti. Sila tulis sekarang. Cikgu bagi masa. Cikgu bagi masa, sila tuliskan jawapan yang telah diberi oleh kawan kamu tu. Okey, selepas tu kita pergi kepada contoh yang seterusnya. Okey, kita pergi ke ni mudah je. Okey, Muhammad Akil membalingkan pisau itu ke dinding. Cikgu, Okey, silakan. tapi salah. Tak apa, jangan cakap. Itu jangan cakap salah. Tak apa, cuba bukan jangan apa ni? Jangan fikir negatif. Fikir positif. Okey, fikir positif Okey, teruskan. Pisau itu dibaling oleh Akil ke dinding. Okey, pisau itu dibaling oleh Akil ke dinding. Okey, ada jawapan lain tak? Cikgu saja buka Siapa ada jawapan lain, silakan keluarkan jawapan kamu. Selain daripada jawapan yang kawan kamu bagi tu, sama ke kita boleh lihat apa jawapan dia? Sorry, saya tak nampak nama dia ada Muhammad. Muhammad, okey, Muhammad tak apa, nama tak apa. Okey. Okey, cikgu fikir semua setuju dengan jawapan tu. Kita lihat dia punya jawapan Okey, kita lihat jawapan. Pisau itu dibaling, betul. Dibaling oleh Muhammad Akil ke dinding. Betul. Kamu kena berfikiran positif, berfikiran positif. Betul jawapan kamu. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya
mereka mempelajari silat gayung daripada Mahaguru Silat Malaysia sejak 2 tahun yang lalu. Cikgu, Okey. Nak cuba. Okey, cuba silakan. mungkin silat gayung dipelajari oleh mereka daripada Mahaguru Silat Malaysia sejak 2 tahun yang lalu. Mungkin kamu kata mungkin ya, mungkin. Mungkin. Mungkin saya cakap mungkin. Mungkin. Kau macam okey. Cuba ulang balik. Silat gayung dipelajari oleh mereka daripada Mahaguru Silat Malaysia sejak 2 tahun yang lalu. Okey, silat gayung dipelajari oleh mereka daripada Mahaguru Silat Malaysia sejak 2 tahun yang lalu. Kita lihat. Betul. Tepat sekali. Silat gayung dipelajari oleh mereka daripada Mahaguru Silat Malaysia sejak 2 tahun. 2 tahun. Yang cikgu daripada pemerhatian cikgu daripada 2-3 orang kawan kawan-kawan kita, kawan-kawan kamu dalam kelas ni dapat faham bagaimana nak menukar daripada ayat aktif kepada ayat pasif dan cikgu mohon minta tuliskan apa yang kamu dah tulis tadi tu, tuliskan balik dalam buku latihan kamu supaya nanti kalau soalan-soalan begini kamu tahu bagaimana dia punya struktur ayat daripada ayat aktif kepada ayat pasif. Okey, kita pergi kepada yang ni. Okey. Sekarang ni yang ni kita skip kan. Kita nak pergi kepada yang ni pula. Kita pergi kepada praktis yang keempat. Praktis yang keempat ni ialah kita tukarkan ayat pasif di bawah ini kepada ayat aktif. Kita tukar cikgu akan bagi contoh 3 soalan contoh dulu. Lepas tu kamu tulis pastikan kamu tulis contoh-contoh yang cikgu beri ni Okey, kita pergi kepada 1. Ayah dimasakkan bubur lambuk oleh kakak pada malam itu. Dimasakkan bubur lambuk. Ini adalah ayat pasif. Kamu tengok sini perkataan oleh digunakan kat sini. Oleh. Siapa yang masak? Kakak yang masak. Okey. Dan kita lihat pula apakah dia ayat aktif. Kita lihat dulu. Kamu lihat kat sini. Kakak memasak. Kakak memasak ayah. Ambil ayah sini. Bubur lambuk pada malam itu. Okey. Sila salin. Salin ayat pasif tukar kepada ayat aktif. Okey, kita pergi kepada praktis, kita pergi kepada soalan kedua soalan kedua. Okey, soalan kedua, banyak tempat yang menarik di Malangkap dapat dilawati oleh rakyat tempatan atau pelancong luar negara. Kamu tengok sini, Melangkap ni adalah sebuah tempat sebenarnya, sebuah tempat. Cikgu tak pasti kat mana, mungkin di Malaysia lah Cikgu tak pasti, tak pernah dengar kawasan namanya Melangkap ni lah. Okey, kamu tengok sini, ini adalah ayat pasif. Ayat pasif. Dan kita lihat bagaimana ianya ditukar daripada ayat pasif kepada ayat aktif. Kamu lihat kat sini, rakyat tempatan atau pelancong luar negara, kamu tengok sini, rakyat tempatan, dia ambil kat sini. Rakyat tempatan atau pelancong luar negara dapat, kamu tengok dapat, dia ambil kat sini, dapat dilawati, dapat melawati, dapat melawati, dia tak gunakan oleh tak kita gugurkan oleh, melawati banyak tempat, kamu tengok sini, banyak tempat
yang menarik di melangkap. Kamu tengok sini, digugurkan perkataan oleh di situ. Bila nak tukarkan, kamu kena ingat bahawa bila kamu nak tukar daripada ayat pasif kepada ayat aktif, kamu kena gugurkan perkataan oleh. Okey? Kita pergi kepada contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, bahawa Hanita telah mencapai kejayaan yang cemerlang telah diketahui oleh mereka. Kamu tengok sini perkataan bahawa digunakan pada permulaan ayat. Kamu kena berhati-hati ni, bahawa digunakan pada permulaan ayat. Yang menurut dan penggunaan oleh di sini. Dan kita lihat bagaimana ditukarkan kepada ayat aktif. Okey, kita lihat kat sini bagaimana ditukarkan kepada ayat aktif. Kamu tengok sini dia ambil perkataan ni. Mereka digugurkan oleh ni, mereka mengetahui. Lepas tu dia sambung, dia ambil bahawa di sini, ambil bahawa, letak kat sini. Hanita di sini, bahawa Hanita telah mencapai kat sini kejayaan yang cemerlang. Yang cemerlang dia letak kat sini. Itu saja. Ditukarkan daripada ayat pasif kepada ayat aktif. Okey, kita pergi kepada latihan. Kita pergi ke latihan. Okey, praktis 5. Sama tadi ingat ayat pasif ditukarkan kepada ayat aktif. Okey, pastikan kamu tulis ni dia punya soalan dia. Lepas tu kamu tuliskan dia punya jawapan. Akan anda, kamu tengoknya penggunaan akan di sini. Akan anda sertai pertandingan tersebut jika hadiahnya anda ketahui. Kamu tengok sini, berhati-hati akan digunakan pada permulaan ayat. Okey, berhati-hati. Anda akan mengetahui jika anda sertai pertandingan tersebut. Anda akan menyertai Okey, Anda akan mengetahui. Okey, anda akan mengetahui, okey. Jika anda sertai pertandingan tersebut. Jika anda menyertai pertandingan tersebut. Okey. Adakah kamu sebut perkataan hadiah tadi? Ya. Ada? Okey, cuba ulang balik. Ya. Ada perkataan hadiah. Kamu tengok situ, ada perkataan hadiah. Anda akan mengetahui hadiahnya jika anda sertai pertandingan tersebut. Okey, jika anda menyertai. Okey. Ada sebarang lagi nak ada sebarang penambahan lagi, siapa nak cuba ataupun ada jawapan lain? Tak ada Okey. Kita lihat jawapan dia, kita tengok. Okey. Anda akan, betul. Anda akan menyertai. Anda akan menyertai pertandingan tersebut. Pertandingan tersebut jika anda mengetahui hadiah dia. Kamu tengok sini dia gunakan ni. Anda akan digunakan menyertai pertandingan tersebut jika anda mengetahui hadiah dia. Cikgu nak kamu salinkan. Salinkan dia punya soalan dan jawapan. Soalan dan jawapan. Kalau dah habis salin, sila beritahu cikgu Dan kita boleh pergi kepada soalan yang seterusnya.
Cikgu tak tunjuk soalan seterusnya. Okey, dah. Ya, okey. Sekarang ni semua dah salin? Semua dah salin Dah, Dah, ibu dah. Okey, boleh. Dah. Okey. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, ni soalan ni ayat ni pendek je. Surat daripada nenek itu telah saya balas kemarin. Cikgu. Okey, silakan. Saya telah membalas surat. Saya telah membalas surat daripada nenek itu kemarin. Saya telah membalas surat Ataupun kemarin saya telah membalas surat daripada nenek itu. Kemarin saya telah membalas surat daripada nenek itu. Kamu tulis kemarin Yang sebelum yang nombor 1 kamu baca macam ni Yang nombor 1. Yang nombor 1 saya jawab, saya telah membalas surat daripada nenek itu kemarin. Saya telah membalas surat daripada nenek itu kemarin. Okey, kita lihat dia punya jawapannya. Okey, kamu tengok sini. Kamu tengok sini. Yang nombor 1 tengok betul. Saya telah membalas. Saya telah membalas surat daripada nenek itu. Surat daripada nenek itu kemarin. Okey, yang ni kamu tengok saya telah. Dia menggunakan perkataan saya ni. Saya ni ialah dia punya subjek dia. Saya telah membalas. Membalas apa? Saya telah membalas apa? Membalas surat. Surat daripada siapa? Surat daripada nenek itu kemarin. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Kelapa-kelapa tua dari atas pokok itu telah saya turunkan. Saya telah menurunkan kelapa-kelapa tua dari atas pokok itu. Saya telah menurunkan kelapa-kelapa tua dari atas pokok itu. Okey, kita lihat dia punya jawapan dia. Okay, betul. Saya telah menurun kelapa-kelapa tua dari atas pokok itu. Cikgu nak kamu salin semua. Yang ni ada kamu tengok. Kamu boleh buat sila salin dia punya soalan dan dia punya jawapan. Sebabnya soalan-soalan yang menukar ke dalam kertas 2 HPM begitu popular. Popular betul. Soalan nak tukar daripada ayat aktif kepada ayat pasif dan kamu kena tukar daripada ayat pasif kepada ayat aktif. Ini ialah soalan-soalannya yang kamu mesti dapat markah yang penuh. Sebabnya soalan ni sebagai bonus macam kamu, sepatutnya kamu boleh menjawab dengan begitu baik sekali. Okey, kita pergi kepada seterusnya. Kita buat praktis ni pada malam ini. Okey, kamu tengok sini tukar susunan biasa di bawah ini kepada ayat susunan songsang tanpa mengubah maksud asalnya. Kita kena tukar daripada susunan biasa kepada susunan songsang. Ini pun soalan-soalan yang selalu ditanya juga. Kita lihat kat sini dia punya soalan ni. Okey. Anak kucing itu comel sungguh. Comel sungguh. Jawapannya macam mana? Comel sungguh anak kucing. Comel sungguh anak kucing itu. Ya, ini anak kucing itu. Cikgu nak kamu salin ni. Anak kucing itu comel sungguh. Jawapan ni adalah comel sungguh anak kucing itu. Okey, kita pergi kepada kamu boleh cuba ni kita boleh cuba soalan seterusnya. Kamu tengok sini. Beberapa mekanisme alternatif untuk pengguna ada di Malaysia. Tukarkan ayat biasa ni kepada ayat susunan songsang. Di Malaysia ada beberapa mekanisme alternatif untuk pengguna.
Di Malaysia ada beberapa mekanisme alternatif untuk pengguna. Okey, kita lihat kat sini Betul. Di Malaysia ada beberapa mekanisme alternatif untuk pengguna, betul. Okey, kita cuba soalan yang seterusnya. Soalan yang seterusnya, bunga yang dipamerkan di Expo Flora itu cantik-cantik belaka. Cantik-cantik belaka bunga yang dipamerkan di Expo Flora itu. Betul. Cantik-cantik belaka bunga yang dipamerkan di Expo Flora itu. Okey, betul Okey. Okey, betul jawapan kamu. Dan kita tulis, kita cuba soalan ni dan kita selesaikan ni dan kita boleh tamatkan kelas kita selama 1 jam kat sini Okey, sekarang kamu tengok sini. Tukarkan ayat susunan biasa ni kepada ayat susunan songsang Sama macam tadi Kamu cuba soalan ni. Kebanyakan rumah dibina di sepanjang sungai pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu, kebanyakan rumah dibina di sepanjang sungai. Betul. Pada zaman dahulu, kebanyakan rumah dibina di sepanjang sungai. Okey, betul. Kita teruskan kepada soalan yang seterusnya. Soalan yang seterusnya, nama adik kamu siapa? Siapa nama adik kamu? Siapa nama adik kamu? Okey, kita lihat kat sini. Siapa nama adik kamu? Singkat je. Okey. Seterusnya, kereta yang laju tadi terjunam longkang. Terjunam ke dalam longkang kereta yang laju tadi. Okay, terjunam ke dalam longkang kereta yang laju tadi. Betul. Okay. Okay, yang ni apa yang kita belajar cikgu nak ingatkan kamu, apa yang kamu belajar hari ni malam ini, apa yang kamu belajar ialah tentang ayat aktif. Kamu lihat kat sini, apa yang cikgu kongsikan ni, perkataan-perkataan ini, kamu belajar, contohnya ayat cikgu dah bincang dengan kamu ayat aktif dengan ayat pasif yang kamu kena pastikan apabila kamu dah belajar ni, bila kamu membuat ayat kamu membuat ayat ataupun kamu membuat karangan, kamu boleh menggunakan kemahiran kamu menukar ayat aktif kepada ayat pasif ataupun daripada ayat pasif kepada ayat aktif. Kamu cuba membuat kepelbagaian dari segi ayat. Sebab apa? Sebab apa? Dalam perperiksaan SPM, pemeriksa akan melihat kepelbagaian kamu menulis ayat. Bila pemeriksa tu dilihat, mula-mula dia kata kamu ada ayat aktif. Lepas tu kamu tukar kepada ayat pasif. Kamu maksudnya seorang yang begitu kreatif membuat ayat. Itu adalah perkara yang paling penting dalam bahasa Melayu. Kalau kamu nak mendapat keputusan yang cemerlang, kamu kena pelbagaikan ayat-ayat kamu. Sebab itulah kamu kena belajar tata bahasa. Tata bahasa adalah satu perkara yang begitu penting supaya ayat-ayat yang kamu tulis dalam karangan ataupun dalam karangan-karangan pendek ialah karangan yang bermutu tinggi. Okey kelas, cikgu harap cikgu dah kongsikan pada malam ini. Apa yang cikgu kongsikan tadi ialah tentang yang pertama tadi cikgu kongsi dengan kamu ialah mengenai mengenai ada satu audio yang diambil daripada drama Berhemat Untuk Negara daripada antologi Jaket Kulit Hijau, dan kamu dah dengar tadi dan cikgu pun dah baca dia punya perbualan, ada 2 orang dan kamu dah jawab soalan-soalan, ada 3 soalan di sini. Kita dah jawab bersama-sama. Selepas itu kita pun dah bincangkan tentang tata bahasa, iaitu ayat aktif, ayat pasif, ayat songsang dan ayat biasa. Cikgu harap kamu dapat sesuatu yang kamu boleh belajar dan kamu boleh gunakan pengetahuan kamu tu digunakan dalam kamu apabila kamu membuat karangan ataupun membuat ayat-ayat pendek lah. Okey kelas, ada ada sebarang soalan sebelum
cikgu tamatkan kelas cikgu pada malam ini. Cikgu mohon supaya semua faham cikgu mohon semua faham dan kita dapat belajar lagi tentang tata bahasa, tentang Komsas, banyak lagi bahan-bahan yang cikgu akan kongsikan kamu pada kelas akan datang, insyaAllah. Okay, terima kasih dan cikgu ucapkan Assalamualaikum dan selamat. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Okay, Benar cikgu. sama-sama. Okay, sama-sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.